Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum terlambat lagi untuk Mira dan seluruh kru produksi Nona mengucapkan selamat menyambut perayaan Deepavali kepada semua penganut agama Hindu yang meraihkannya semalam. Meskipun disambut dalam suasana normal baharu, namun tetap meriah dan diraikan oleh pelbagai bangsa di Malaysia. Paling penting, tetap jaga kebersihan dan kesihatan diri kita, bukan saja untuk diri kita sahaja, tetapi untuk keluarga dan khususnya seluruh masyarakat. #Kita Jaga Kita. Baiklah, hari ini Mira berada di salah sebuah ruang makan yang cukup popular di Publica, menyajikan pelbagai hidangan makanan tempatan mahupun barat. Big Boss Publica bukan saja sesuai untuk menikmati pelbagai cuadah, tetapi juga boleh dijadikan ruang santai dan bertukar-tukar pandangan. Terima kasih kepada Big Boss Publica kerana sudi menerima kunjungan kami. Ladu, halwa dan jalebi antara manisan tradisional masyarakat India. Kemanisan rasanya membawa simbol di dalam kehidupan yang penuh dengan warna-warni. Speciality semua manisan-manisan tradisional kita ni, not only untuk Deepavali, kita throughout the year kita ada semua manisan ini. Pembuatan kuih tradisional seperti maruko pula tidak dilupakan, malah mempunyai penggemarnya tersendiri. Variasi manisan, kuih muih dan masakan tradisional masyarakat India cukup membangkitkan selera. Fashion dengan gaya casual dan pemilihan warna berwarna lembut inspirasi mereka wanita ini. Juga pelajari tip membuat kek cawan biskof dan hiasan untuk mencantikkan kek cawan. Kalau di restoran ini cukup terkenal dengan hidangan barat dan juga tempatan, semasa musim perayaan Deepavali atau Pesta Cahaya cukup terkenal dengan makanan masyarakat India. Mereka cukup dikenali dengan masakan berempah yang dapat membangkitkan selera. Setiap manisan tradisional atau hidangan disajikan kepada tetamu dan juga keluarga secara tidak langsung dapat membangkitkan semangat muhibah di antara mereka. Dengan pelbagaian kaum di negara ini, Mira percaya kita juga suka pada makanan tradisional masyarakat India. Keunikan manisan seperti ladu, halwa, jalebi dan pelbagai jenis masakan tradisional masyarakat India sudah pasti menjadi pelengkap sambutan perayaan Deepavali. Bagi masyarakat India, manisan yang dihidangkan ketika musim perayaan ini menjadi simbol dan tanda berterima kasih di atas kurniaan hidup yang diberikan. Pada asasnya, perayaan ini mengingatkan mereka kepada kemenangan kebaikan mengatasi kejahatan. Di Malaysia, perayaan Deepavali disambut cukup meriah bukan sahaja bersama-sama keluarga tetapi juga rakan-rakan. Bagi Morgana Velo, anak-anak dan suami adalah keutamaan dan perlu berhias rapi dengan segala keperluan diri. Kita start sebelum sebulan beli pakaian semua itulah, siap-siap sikitlah. Sebelum ada 10 hari lagi kita buat kuih ni lah. Kita dekat rumah sajalah kita masak makan. 2 hari ke 3 hari dulu kita sembahyang untuk ancestor kita kan. Sama seperti perayaan lain, kediaman juga harus bersih dan hias cantik bagi mewujudkan suasana yang berbeza. Upacara sembahyang dilakukan terlebih dahulu memohon kesejahteraan seisi keluarga. Pagi-pagi pukul 5 saya bangun, kita kena masak lah untuk breakfast lah, sarapan pagi. Tosai, idli, ini semua ni untuk sarapan pagi. Kalau tengah hari, kena masak lah nasi minyak, ayam rendang ke, sambal udang, daging rendang, masak. Daging wajib ada. Kadang ada orang datang nak makan tosai macam tu, setengah ada nak makan nasi minyak. Tosai dan idli menjadi menu utama bagi keluarga ini. Ia dihidangkan bersama-sama kari ayam atau sambal kelapa, dal dan sebagainya. Saya fully vegetarian. Saya tak makan ayam ke apa-apa, telur pun tak makan. Sebab itu saya mesti buat. Kalau tidak, tak payah masalah. Tak payah. Itu bukan yang mesti membuat. Sekarang banyak orang vegetarian. Ada banyak orang vegetarian. Meskipun diraikan dengan norma baru, namun ia tetap disambut meriah. Mereka percaya dengan membawa kegembiraan, pasti akan hadir kesejahteraan yang berpanjangan buat semua. Ini tahun kita sambut dekat rumah ajalah.
tak boleh keluar, tak apalah. Kita boleh sambut ke rumah. Nanti tahun depan, haraplah tahun depan kita boleh sambut meriah lagi sikit lah. Selain tose dan idli, kuih muih tradisional juga tidak dilupakan. Persiapan dilakukan awal untuk dihidangkan kepada tetamu yang berkunjung. Restoran makanan India yang popular di Malaysia, Restoran Lotus, turut menyediakan pelbagai juadah istimewa untuk dinikmati seisi keluarga. Sangat famous dekat kita punya Lotus itu ladu. Ladu, jalebi, adiresam, and Mysore Pak, candy, lagi palgoa, all this manisan, dan kita ada muruku, mixture, and ribbon muruku. So all this kita punya specialty dekat Lotus. Not only untuk Deepavali, kita throughout the year kita ada semua manisan ini. Kita buat catering untuk perkahwinan. So all this dia orang boleh datang untuk membuat order tempahan, then we will make for them. Speciality dekat Lotus kita ni, all the sweets, semua manisan-manisan tradisional kita ni, kita semua resepi ni dari saya punya mother-in-law. Okay, so dari sekarang 32 tahun, kita follow dia punya resepi. Muruku antara kuih tradisional kegemaran masyarakat India. Ia membawa maksud berpusar merujuk kepada bentuk makanan tersebut dan masih kekal menjadi identiti menyambut perayaan Deepavali. Yang mustahil tu, yang dia punya mixture, dia punya adunan itu, dia mesti lembut, bukan terlalu keras. So bila you tekan, dia mesti smooth. Kalau terlalu banyak air, dia jadi cair sangat. Kalau tak cukup air, nanti dia jadi keras. Dan muruku tak ada crispy lagi, dia tak rangup. So we really follow the texture. So dia punya texture dia paling penting, muruku dia. So, and of course dia punya bahan-bahan. Untuk menghasilkan muruku yang sedap dan lebih rangup, minyak yang banyak dan cukup panas diperlukan sewaktu menggoreng. Muruku tidak perlu digoreng terlalu lama, angkat setelah berwarna kuning ke perang-perangan. Satu orang sendiri buat memang dia mengambil masa sangat. So ada 2 orang, 3 orang. Biasa dulu kan, kita punya, bila kita still very young, all these neighbours, all jiran-jiran, dia orang kumpul dalam satu rumah, dia orang semua buat beramai-ramai. So dia orang tak penat, lagi dia sembang-sembang. Dia orang buat ramai-ramai, cepat dia orang boleh habis. Seronok macam tu. Semua pun saya ingat, all the religion pun macam tu kan. Dulu dekat kampung-kampung semua dia orang, beramai-ramai dia orang buat. Salah satu manisan yang menjadi kewajipan sewaktu perayaan ini adalah jalebi. Bentuknya seakan muruku, namun jalebi sangat manis. Jalebi akan disalut dengan sirap gula yang menjadikan ia lebih manis dan sedap. Muruku itu dia savory, dia bukan manis. Jalebi itu manis. Dia punya bahan-bahan lain. Dia memang yang bahan mustahil itu, yang important itu ulundu. Goreng, lepas tu kita buat sirap and then kita masuk dalam sirap. Rasa dia manis sangat, little bit masam-masam. It is totally different. Dia lain, you kena makan tengok to experience dia punya taste. Variasi manisan sama ada tradisional maupun yang sudah dimodernkan menjadi pilihan bukan sahaja kepada kaum India tetapi juga masyarakat tempatan. Cabaran itu memang semua bisnes pun ada cabaran. So main thing is you jangan putus asa dan kerja kuat. Itu yang paling mustahil. So bukan hari ni you kerja, esok you dapat banyak wang. You mesti non-stop you mesti kerja. Makanan-makanan macam ini, seperti ini, not only for Indians, okay? Malay, kawan-kawan Melayu, kawan-kawan Cina, semua orang boleh mari belajar. Macam mana kita India, we learn how to do nasi lemak, semua makanan kuih-kuih Melayu and Chinese dishes, kuih tiaw goreng, semua kita pun belajar juga. So macam tu, we don't mind. They also must come to us and then they can learn all these methods of doing manisan. So we will be more than happy untuk ajar dia orang.
Sajian kuih muih tradisional bukan sahaja menjadi hidangan sampingan tetapi mengembalikan nostalgia dahulu kala. Masyarakat India sememangnya cukup terkenal dengan penggunaan pelbagai jenis rempah ratus dan herba di dalam masakan mereka. Yesudas, anak lelaki Michala, 52 tahun, dia cukup mahir dan berpengalaman menyajikan masakan tradisional sama ada ketika musim perayaan maupun majlis keramaian. Padat dengan rempah ratus, maka tidak hairanlah masakan India merupakan antara hidangan yang paling berperisa di Malaysia. Sekarang masak nasi biryani. Boleh ni. Ini minyak sapi Kali mandi dengan itu, bawang sedikit aja. Sikit je. Bawang sikit. Bawang ni sampai merah Lepas ni halir dengan bawang putih. 2 sudu. Sebut garam masala. Ini untuk nasi biryani 2 sudu. So air sikit aja. Dal badam. Jadi dal badam ini untuk sedap. Ini untuk khas untuk nasi biryani saja. Dengan yang ini 3 cawan. Ini nasi biryani kan, ni yang tradisional lama punya ni. Yang kami dulu kampung estate dia. Masa itu ni. Sekarang macam cara lain. Ini dulu ni cara ni. Ini tradisional punya ni. Lepas ini buah gajus. Buah gajus ni 2 sudu. Okay. Lepas 5 minit Ini beras basmati. Ini paling baik untuk nasi biryani. Ini susu pepejal sikit aja, sesuai aja. Okey. Siap je ni, dalam masa 10 minit je dia sudah siap. Sebab ni semua dah masak sekali je. Air rebus kambing. Dalam ini ada banyak jintan manis putih, serbuk garam masala dengan serbuk cili dan bawang halia, semua dia ada campur. Kita masak ni. Ini setengah jam sampai ini daging dah masak. Susu lembut tradisional sekarang susu lembut tak dapat, so kita pakai susu cecair ni. Garam sikit cukup sebab kari-kari semua ada garam kan. Ini untuk tambah rasa aja sikit. Sekarang ni sudah siap. Sekarang saya masuk dalam pressure cooker ni. Resipi yang kedua, saya masak dalca kari kambing. Tumiskan rempah ratus seperti buah pelaga, kayu manis, jintan putih, bunga cengkeh dan bunga lawang dengan menggunakan minyak sapi. Kemudian masukkan 1 biji bawang besar yang dihiris. Tunggu sehingga keperang-perangan. Masukkan pula 2 sudu campuran hasil kisar, halia dan bawang putih. Tumis kesemua bahan sehingga naik bau. Seterusnya, masukkan 1 biji kentang yang dipotong dadu. Masukkan tulang daging yang direbus terlebih dahulu selama 30 minit bersama kacang dal. Kemudian, tambahkan pula 1 biji terung bulat ke dalam masakan tadi selama 5 minit. Masukkan 1 sudu serbuk kunyit, 1 sudu serbuk jintan manis, 1 sudu serbuk kari daging dan dibiarkan sebati. Masukkan juga air rebusan daging sedikit demi sedikit. Setelah beberapa minit, tuangkan kesemua air rebusan daging tadi ke dalam masakan. Taburkan secubit garam sebagai penambah rasa.
Bagi menaikkan lagi aroma masakan kacang dal, sebiji bawang besar dipotong halus, tumis sehingga garing, masukkan sedikit daun kari dan 1 sudu serbuk cili. Tip memasukkan daun kari di akhir masakan sebenarnya dapat menghasilkan rasa yang lebih enak dan sedap. Tumisan tadi kemudiannya dicampurkan ke dalam kari dal kambing. Langkah ini dipanggil tumis darat. Akhir sekali, tambahkan susu sejat sebagai pengganti santan. Pelbagai variasi manisan dan masakan tradisional masyarakat India yang tidak dilupakan sehingga ke hari ini. Bukan sahaja dapat mempelajarinya, malah merasai keenakan sajian tradisi mereka juga, menjadikan rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini lebih menghargai budaya dan adat antara satu sama lain. Selamat menyambut Deepavali kepada mereka yang meraihkannya. Semoga negara kita terus kekal harmoni. Selamat Hari Deepavali kepada semua rakyat Malaysia. Diwali Nalwaltukal. Please stay home and stay safe. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Deepavali pada semua rakyat Malaysia dan keluarga saya dan jiran-jiran saya dan rakan-rakan saya, saudara-mara semua sekali dan yang sekali pekerja semua, yang bos-bos semua sekali, saya mengucapkan selamat Hari Deepavali. Selamat Hari Deepavali. Selamat Hari Deepavali untuk semua saudara mara yang menyambut Deepavali, kawan-kawan sekalian. Sharifah Husna Said Faizal, bakat lakonannya mula menelah dalam rantaian drama Ryan Aralin yang menelahkan sisi berbeza dirinya. Gadis kacukan Arab, Pakistan dan Belanda ini cukup mengembari bidang lakonan dan sering mengikuti kelas lakonan di bawah tenaga pengajar hebat seperti Zul Huzaimi dan Fauzan Nawib. Gadis ini juga sering melakukan aktiviti reda pada waktu lapang. Kita bersama dengan Sharifah Husna dalam segmen Selebriti Muda. Left lagi. Lagi. Left. Left? Left tembok lah sayang. Okey, jap. Ada makanan. Tengok ni. I betul-betul ada makanan tau. I bukan ni curang ke apa tau. Make sure you pun jujur dengan I macam mana I jujur dengan you. Pelakon baru berdarah kacukan, Sharifah Husna Said Faizal atau lebih mesra disapa Husna, 27 tahun, semakin dikenali di dalam industri seni tanah air. Cakap dah. Ini memang teruk kan? Dia yang pernah menjuarai sebuah pertandingan realiti pencarian bakat mengambil peluang yang ada untuk menonjolkan dirinya di dalam dunia lakonan. Kejap. Hai, saya Sharifah Husna. Saya merupakan selebriti anda pada minggu ini. Okey, sekarang ni saya berada depan Warung Sokmo. Okey, tapi sebelum tu, let's baking. Namaku tak perlu disebutkan. So, hari ini kita akan belajar cara membuat brownies dengan Cikgu Hasna. So, masa tu I berlakon part-time. Sebab I memang minat lakonan. Dan lepas dah habis studies, I masuk acting full-time. Alhamdulillah, bila lepas menang tu, nama makin naiklah dalam industri dan more offers. Dan lepas tu, I buat my first heroine role berganding dengan Syarul Rizwan. Menjadikan pelakon serba boleh Nabila Huda sebagai idola, Husna bersyukur kerana watak yang dibawa di dalam drama berjudul Ryan Aralin di slot Akasia TV3 menjadi perhatian dan juga menjadi titik lonjakan karier seni. Semua watak-watak I semua memang momen-momen manis. Paling best cerita Ryan Aralin ni lah because dia watak yang sangat-sangat opposite than my real character. I tengok klip-klip orang gila and I cuba imitate. Dari situlah I dapat macam a bit of picture of how to be like a psycho. Okay, saya nak buat macam Salt Bae lah. Husna yang mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda dalam jurusan perubatan sentiasa ingin mencabar kemampuan dan mencari sisi berbeza dirinya sebagai seorang pelakon. Okay, I tak pernah lagi buat genre horror dengan action. So, Love I dah buat dah.
So but I feel like I want to do a role yang macam okay, watak kena rasuk. That is very challenging and mental kena kuat. So I hope that I dapat peluang supaya I boleh tunjuk kat penonton-penonton yang I boleh carry watak-watak macam tu. Sebagai pendatang baru, dia sebolehnya ingin menepis stereotip kerjaya lakonan yang hanya bergantung kepada paras rupa. Dia tidak pernah memilih watak. Setiap watak yang diberikan akan dijayakan sebaiknya. For me, watak tu penting. Sebab kalau watak tu dia kena buruk, takkan nak nampak cantik kan. So, I tak boleh selfish macam tu. Tapi I tak kisah because for me, I take it as a challenge. Itu sebenarnya lagi membantu acting I sebenarnya. Mentor I, Datuk Seri Ezlan Yusof, dia pernah bagi tahu I, kalau you nak jadi cantik je, tak payah berlakon, tak payah jadi pelakon, jadi model je. Tu dia Congo bar and brownies. Nampak sedap. Bau pun very mengancam. Dia juga tidak lari daripada kritikan dan komen-komen di media sosial. Sebab baru-baru berlakon kan, then cakap kurang perform and all that. So I ambil kritikan macam tu and I improve myself. And me and my family, kita orang doa yang baik-baik je. Whoever kecam or what, for me is hidup ni kena positif. Kita tak boleh nak terlalu macam stress pasal benda-benda macam ni. And we cannot control mulut orang bercakap kan. Terima kasih kerana menyokong saya, keep on motivating me to be a good actress. Kepada semua orang yang non-stop giving me so much love and so much support, I really appreciate it. Because of you all, I have the fire to do my best in acting. And please stay safe sebab COVID cases is getting very high. So tolonglah kalau keluar pun biar ada urusan penting saja and jangan lupa pakai mask. Selain sentiasa percaya kepada rezeki, Husna juga mengikuti beberapa kelas lakonan bagi memantapkan lagi kemahiran dan mutu lakonan. Berbekalkan bakat yang ada, dia berharap agar kehadirannya diterima baik oleh peminat industri hiburan tempatan. Segmen fashion minggu ini kita bersama dengan satu jenama yang tidak asing lagi dalam industri fashion tempatan Minas. Dia usahakan bersama-sama suaminya setiap reka yang dihasilkan menyalahkan idea kreativitinya. Mengemarkan sesuatu yang minimalis, rekaan Minas sesuai digayakan ke pelbagai majlis mahupun ke pejabat. Pada penghujung tahun 2020, Minas mengeluarkan sesuatu yang menempati cita rasa masa kini. Sama-sama kita saksikan. Penampilan memainkan peranan penting untuk menaikkan lagi keyakinan wanita. Bermula sejak tahun 2010, jenama Minas kini mengeluarkan koleksi terbarunya khas bagi menyambut kejayaan genap 10 tahun berada di dalam industri. Terkenal dengan rekaan yang berasaskan corak bunga mekar, koleksi tahun ini lebih menekankan kepada casual dengan konsep suai padan. Untuk tahun ini dan juga tahun-tahun sebelum ni, Minas sentiasa mengekalkan signature iaitu blooming flowers yang mana follower especially memang kenal signature tersebut dan bunga dengan wanita juga tak dapat dipisahkan. Selain mengikuti arus fashion semasa, rekaan yang dihasilkan juga turut disesuaikan dengan situasi semasa. Justru koleksi baju kurung boleh dipadankan dengan seluar sesuai dibawa ke majlis rasmi serta semi-casual dan boleh digayakan sepanjang tahun. Rakyat memilih untuk mengutamakan keperluan lain selain daripada pakaian. Tetapi Alhamdulillah sokongan sehingga hari ini sangat menggalakkan daripada pelanggan sebabnya kita cuba ubah strategi daripada kita banyak keluarkan pakaian yang pergi ke event, kita buat koleksi yang lebih kepada mix and match tadi sebabnya kita duduk di rumah hari itu 3 bulan kan, selepas tu ramai yang dah keluar bekerja. Jadi kita tengok diorang tak banyak spend untuk pakaian macam baju kurung dan sebagainya. Walaupun menghasilkan rekaan yang ringkas dan sederhana, pemilihan warna yang lembut menjadikan identiti jenama selain penggunaan fabrik yang selesa seperti kain chiffon dan kain kapas menjadi keutamaan. Kita banyak mengeluarkan produk casual, plain, printed dan juga merchandise. Merchandise juga didatangkan dalam satu siri. Setiap kali mengeluarkan koleksi, dia mengikut satu-satu siri. Contohnya, koleksi yang bakal kita keluarkan adalah inspirasi daripada porselin. Jadi terdapat bukan sekadar pakaian, kita juga ada handbag, kita juga akan keluarkan kasut, kita juga akan ada keluarkan pelbagai lagi merchandise lain yang relate kepada konsep porselin tersebut.
Selain melancong, mereka ini juga gemar membaca dan sentiasa mengikuti perkembangan fashion antarabangsa dan jenama terkemuka. Ia sekaligus merupakan inspirasinya setiap kali menyiapkan sesebuah koleksi. Tetapi saya sebenarnya cuba mengelakkan untuk melihat terlalu banyak sangat designer-designer ni sebab saya takut ianya mengganggu konsentrasi saya untuk mengeluarkan produk yang memberi signature kepada Minasri. Dilahirkan di dalam keluarga yang juga merupakan pengusaha perniagaan pakaian, menjadikan dia sentiasa bersemangat dalam meneruskan empayar fashionnya. Jadi seorang usahawan, masa kita sangat terhad untuk keluarga sebabnya kita juga ada keluarga lagi di office yang perlu kita jaga dan juga kita juga ada pelbagai lagi komitmen lain. So alhamdulillah sokongan suami, keluarga yang terdekat banyak membantu saya lagi-lagi bila datang pelbagai masalah ataupun cabaran-cabaran yang perlu dihadapi, saya tak boleh bergerak secara sendirian. Rekaan yang ringkas dengan sentuhan gaya moden dan trendy. Koleksi ini amat sesuai terutama buat wanita yang sibuk namun masih mahu tampak anggun bergaya. Customer saya sukakan yang simple, cutting yang simple sebab mereka adalah golongan-golongan yang bekerja kan, jadi mereka tidak boleh terlalu berfashion di tempat kerja. Jadi suai padan itu memang sangat penting untuk koleksi kali ini. Keputusan untuk menutup semua cawangan butik dan menumpukan jualan secara atas talian sepenuhnya adalah keputusan terbaik sehingga keadaan sudah kembali pulih. Pelanggan kita dapat menerima strategi tersebut dan kebetulan juga berlakunya situasi COVID-19 ini, kita digalakkan untuk duduk di rumah kan, kita digalakkan untuk tidak keluar ke mall. So ia sangat membantu. Seperti juga mereka fashion seangkatannya, Minas juga telah melakukan beberapa pertunjukan fashion di luar negara. Usahawan muda berusia 35 tahun ini berharap legasi perniagaannya terus bertahan dan mampu berdaya saing secara sihat dengan jenama fashion tempatan yang lain. Tentunya setiap hujung minggu kita akan meluangkan masa bersama keluarga, memasak, membuat kek, manisan dan sebagainya. Yats Little Kitchen akan berkongsi rahsia dan resepi istimewa untuk membuat mini kek cawan yang sesuai dijadikan hidangan minum petang. Bukan itu saja, ia juga sesuai dijadikan buah tangan dan juga hantaran. Sama-sama kita saksikan. Minggu ini resepi kek cawan menjadi pilihan. Kek cawan dihasilkan daripada biskut yang dikenali sebagai Biscoff ini menjadi kegemaran ramai. Biskut yang berasal dari negara Belgium mempunyai keenakan rasa tersendiri. Selain kek cawan Biscoff, Yats Little Kitchen juga berkongsi kemahiran menghias kek cawan dengan menggunakan pelbagai corak dan warna. Bahan-bahannya pure butter, custard sugar, sedikit sour cream, Biscoff spread, Biscoff crumbs dan telur. Okey, mula-mula sekali kita akan putar butter dengan custard sugar. Kita masukkan butter yang dah dilembutkan pada suhu bilik dan gula. Okey, kita putar pada high speed. Okey, kita putar krim sehingga kembang macam ni. Dan kita masukkan telur satu persatu. Okey, kita akan masukkan sour cream dulu. Diikuti dengan Biscoff spread. Sambung putar. Okey, bila bancuhan dah sebati, kita masukkan tepung. Okey, kita sambung putar. Okey,
Okey, bancuan yang dah siap ni kita akan masukkan dalam cawan kertas. Untuk satu resepi ni kita boleh dapat 16 biji cupcakes lah. Kita cedok dulu satu sudu. Kita isi dalam 2/3 daripada paras cawan kertas ni lah. Okey, seterusnya ini serbuk biskut yang kita dah hancurkan, yang kita gaul sikit dengan sedikit garam lah sebab nak bagi rasa masin-masin sikit. Okey, kita taburkan di bahagian atas ni. Kita akan bakar untuk tempoh lebih kurang 30 minit pada suhu 160 darjah Celsius. Okey, kita akan buat Swiss meringue buttercream. Bahan-bahan utama dia ialah telur putih, caster sugar, butter, sedikit esen vanila dan juga perahan lemon. Okey, mula-mula sekali kita akan panaskan telur putih bersama-sama dengan gula dengan kaedah double boil, iaitu kita kacau kedua-dua bahan ni sehingga kedua-duanya larut. Gula dan putih telur yang kita dah panaskan tadi dia jadi macam ni. Seterusnya kita akan putar pada kelajuan yang paling tinggi. Kita masukkan esen vanila untuk menghilangkan bau hanyir telur. Kita putar sehingga dapat dia jadi krim yang agak stiff lah, macam ni. Yang bila kita terbalikkan bowl macam ni, dia tak jatuh. Seterusnya kita akan masukkan butter dan sambung putar. Okey, last sekali kita masukkan perahan lemon untuk kita punya Swiss meringue. Okey, krim kita dah siap. Selepas ni kita akan tunjukkan cara-cara untuk pipe krim ni atas cupcake yang kita dah buat tadi. Untuk topping, kita boleh gunakan macam-macam jenis nozzle untuk pipe krim atas cupcake yang kita dah buat tadi. Okey, untuk ini saya memilih menggunakan nozzle rosette yang kecil, yang saiz kecil. So kita just pipe lah. Kita sediakan Biscoff spread untuk kita drizzle atas cupcake nanti. Untuk pipe rosette ni, kita hari ni kita buat yang mudah ajalah, iaitu pipe dengan cara menegak macam ni. Dan kita pipe lagi di sekeliling. Peralatan menghias kek cawan boleh didapati di dalam pelbagai saiz. Coraknya pula boleh diilhamkan mengikut kreativiti dan hasil seni tersendiri. Okey, kita mulakan dengan nozzle ni bentuk nombor dia 1M. Ini untuk buat swirl atas, biasanya atas cupcake kosong macam ni lah. So, kita pipe dengan bentuk pusingan macam ni. So, macam ni lah rupa bentuk piping daripada nozzle 1M tadi. Okey, untuk nozzle seterusnya kita gunakan nozzle nombor 2. Saya nak tunjukkan cara untuk membuat buah berry lah. Okey, untuk buat berry yang mudah ni, kita akan mulakan dengan pipe di tengah-tengah, satu tumpukan krim macam ni, dan kita mulakan daripada atas turun ke bawah dengan menggunakan kaedah pressure piping. Okey, kita buat 3 dulu di atas macam ni. Dan seterusnya kita pipe di antaranya terus ke bawah. Okey, inilah hasilnya dan kita akan pindahkan ke atas cupcake. Okey, untuk daun saya gunakan nozzle ni berbentuk V. Kod dia ialah 352. Cara pipe daun ni,
kita letakkan position pembukaan nozzle ni tegak begini dan kita pipe di antara dua buah beri ni. Okey, untuk design yang terakhir, saya akan tunjukkan cara menggunakan nozzle 104, iaitu untuk membuat bunga ribbon roses yang agak popular dan sangat mendapat sambutan. Cara piping ialah dengan meletakkan position bukaan yang lebih lebar ni di bahagian bawah, yang bahagian nipis ni di bahagian atas, dan kita pipe di atas flower nail ni dengan cara memusing flower nail ni ikut pusingan jam. So, kita transfer atas cupcake. Untuk bagi nampak lebih menarik, kita combine dua warna, iaitu warna pink cerah dan satu lagi pink yang lebih gelap. Ini antara cupcake yang kita dah hias dengan piping bunga-bunga. So anda semua boleh cubalah. Selamat mencuba. Keseronokan mempelajari sesuatu yang baru bersama-sama keluarga di rumah boleh dimanfaatkan sebaiknya dan berbeza daripada rutin harian. Berada di restoran ini secara tidak langsung dapat membangkitkan selera kita daripada hidangan utama sehinggalah pencuci mulut. Bersama Mira sekarang ini adalah Encik Riza, pemilik Waalaikumsalam, pemilik restoran Big Boss yang terletak di Paprika ini. Apa khabar Encik Riza? Alhamdulillah sihat. Terima Sihat. kasih datang kepada Nona. Ya. Terima kasih kerana sudi menerima kunjungan kami. Anytime. Okey, Encik Riza, boleh tak Encik Riza cerita sikit apa hidangan yang terdapat di hadapan kita sekarang ini? Ya, di sini di Big Boss Paprika kita ada macam-macam hidangan yang selera. Yang kita ada adalah hidangan istimewa. Ini Hainanese chicken chop. Chicken chop. Kita pun ada mi mamak goreng. Wow. Kita ada beef pepperoni pizza. Kita ada Penang char kway teow. Dan juga kita ada butter chicken rice. Butter chicken Antara rice. makanan yang kita ambil di sini adalah makanan-makanan kegemaran customer kami di sini dalam beberapa bulan yang lepas ni lah. Di sini juga kita adalah Shirley Temple satu, kita ada minuman yang special dekat sini. Kami juga ada macam-macam kopi, iaitu yang ini adalah cappuccino. Okey. Banyak hidangan disajikan di sini seperti hidangan makanan barat dan juga tempatan. Ya. Tapi selalunya kalau Encik Riza kan, selalunya hidangan apa yang paling digemari oleh pelanggan di sini? Yang selalu diorang order. Orang-orang kita dekat sini orang Malaysia kan. Dia orang kalau tak nak makan mihun ataupun mi goreng, dia orang nak makan nasi. Ya. Nasi goreng ada, nasi goreng tom yum, nasi goreng kampung, nasi goreng Cina. Jadi makanan lokal lah, makanan tempatan kita adalah kegemaran terbesar di restoran kita di sini. Restoran kami juga dikenakan mengikuti SOP baru, iaitu waktu bisnes kami terpaksa dikurangkan. Ada yang tak selesa dengan keluar dari rumah, kita juga pun boleh deliver makanan hari-hari di rumah di mana-mana tempat juga. Betul. Saya rasa dengan kemudahan sekarang ini, di mana-mana saja pun kita berada, kita boleh order je makanan anytime, anywhere. Betul? Betul. Baiklah Encik Riza, terima kasih banyak-banyak. Terima Saya kasih, ucapkan semoga perniagaan ini terus berkembang maju, insya-Allah. InsyaAllah. Thank you very much. Most welcome. Sudah tentunya ia menarik perhatian anda dan seisi keluarga untuk datang ke sini menikmati pelbagai hidangan yang disajikan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Encik Riza dan Big Boss Paprika kerana sudi menerima kunjungan kami. Seperti biasa, jangan lupa layari laman Facebook atau Instagram kami TV3 Nona, dan jika anda ada bersedia pendapat, komen ataupun idea, bolehlah emailkan kepada kami di nonatv3@gmail.com. Wanita inspirasi semua, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Mira Fuzah. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu.